nenek tu datang dalam mimpi dia. So dalam mimpi tu Ana kata nenek tu cakap dekat Ana, nanti bagi aku ya nak, macam tu. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat kembali ke channel Zulaikha Ruslan. Saya Zulaikha. Hari ni kita ada satu lagi cerita seram baru yang saya nak ceritakan anda. Tapi sebelum tu, sorry sebab dah lama tak update video. Suara serak, batuk tak hilang. So hari ni pun suara masih lagi serak, tapi saya harap saya dapat ceritakan dekat anda cerita ni dengan baik, insyaAllah. Kepada anda yang baru je jumpa channel ni, jangan lupa tekan button subscribe dan aktifkan notifikasi loceng, sebab saya ada banyak lagi cerita menarik dan seram untuk saya kongsikan dengan anda. Hari ni kita dah 12 April 2023, kita dah 10 malam terakhir Ramadan. Macam mana dengan persiapan raya anda? Saya harap semuanya berada dalam keadaan baik-baik lah. Tak kira di mana saja anda berada, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan oleh Yang Maha Esa dan anda berada di dalam tahap kesihatan yang baiklah. Elakkan daripada batuk dan demam, nanti susah nak pergi raya, okey? So untuk perkongsian cerita pada video kali ini, saya ada sebuah kisah mengenai gangguan yang berlaku sewaktu sedang hamil. Sebelum tu, kalau korang ada cerita menarik yang korang nak kongsikan dengan pendengar-pendengar di channel Zulaikha Ruslan, boleh hantarkan email korang di alamat email yang saya sertakan dekat bawah. Ataupun kalau malas nak type, voice note je dekat alamat dekat nombor WhatsApp yang saya letak juga kat bawah. So tanpa membuang masa, jom kita mulakan untuk penceritaan pada video kali ini. Okey, cerita seram pada video kali ini dikongsikan oleh Ana. Pengalaman dia sewaktu dia hamil anak sulung pada tahun 2016. Masa ni sebenarnya Ana kata dia dah berkahwin selama 4 tahun dan baru saja diberikan khabar berita yang gembira lah, iaitu dia hamil. Jadi selepas disahkan hamil, antara orang yang paling happy selain daripada Ana dengan suami dia, of course lah mak dan ayah dia. Mak dan ayah mertua dia dan juga mak dia. Mak dia ibu tunggal. Sebabkan anak yang dikandungkan Ana ni adalah cucu sulung lah untuk keluarga Ana. Jadi banyaklah tips, petua yang mak dia share dengan Ana untuk elakkan daripada diganggu. So macam mak Ana ni cakap, biasanya lah kandungan yang pertama ni dugaan dia berat sikit. Kalau bukan daripada segi kesihatan, mungkin juga daripada segi mental, tetapi juga termasuk dari segi yang gaib-gaib yang kita tak nampak ni, mak dia cakap. Sebab biasanya orang yang mengandung anak sulung ni darah dia macam manis. So banyaklah tips yang mak dia share semua kan. Tapi Ana ni kata zaman dah moden kan, mana ada orang nak follow sangat petua-petua ataupun tips yang mak dia share kan. So dia macam umpama masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tu yang Ana ambil masa tu lah. Dia kata macam bila mak dia nasihat, dia ambil tahu tak tahu je macam tu. Jadi dipendekkan cerita, disebabkan dia ni macam endah tak endah, dia macam tak jaga apa yang mak dia cakap, tu yang berlakunya peristiwa-peristiwa yang tak dapat dilupakan lah sepanjang dia hamil masa tu. Jadi suatu hari ni dia pulang agak lewat dengan suami dia. Pada masa tu dia kata dia pergi shopping raya kot, mungkin tak pasti, tapi dia kata dia pergi shopping lah. Dia sampai rumah dah sekitar pukul 12. Dia pergi shopping memang lewat masa tu. Dan lepas pergi shopping, dia pergi jalan-jalan lagi dengan husband dia. Dia sampai rumah masa tu dah pukul 12 malam. Mak dia dah nasihatkan dia sepanjang mengandung ni, elakkan pulang malam. Sebab kalau malam-malam ni ada sesuatu yang kita tak tahu kan, bahaya. Tapi si Ana dengan husband dia macam biasa, tak kisah kan. So diorang pulang masa tu jam dah pukul 12 malam. Masa dia sampai dekat rumah, kereta dah masuk dekat parking, gate pun dah tutup. Gate dia gate automatik. Si Ana ni, dia nak turun dululah masuk ke dalam rumah sebab dia nak pergi ke toilet. Masa ni dia dah masuk trimester ketiga. Dia kata lebih kurang macam 29 week ke 30 week macam tu. So dia pun keluar dulu daripada kereta dan nak terus berjalan menuju ke dalam rumah, nak buka pintu lah. Tapi belum sempat dia buka pintu, tiba-tiba dia dengar ada suatu suara wanita yang memberi salam. Assalamualaikum, macam tu. So dia pun teruslah memalingkan kepala dia ke arah gate tadi dan dia pun terus menjawab Waalaikumsalam sambil berjalan menuju ke arah gate tu. Husband dia kan masa tu dalam kereta lagi. Husband dia tengah packing lah nak ambil barang yang diorang beli tadi tu. Husband dia nampak wife dia berjalan kan. Husband dia macam
Tengok wife dia jalan, ingatkan nak masuk balik dalam kereta sebab nak ambil barang kan. Tapi wife dia tak masuk dalam kereta, wife dia jalan melepasi kereta. Masa ni husband dia tengok dekat cermin pandang belakang, wife dia nak pergi mana. Dia nampak yang wife dia berjalan pergi dekat gate lah. So masa dekat gate ni, Ana kata wanita yang bagi salam tu adalah macam seorang nenek. Sebenarnya dia kata muka wanita tersebut tak terlampau tua tau. Dia macam sekitar 40 ke 50 punya umur, tetapi fizikal dia macam orang tua sebab dia membongkok macam tu. Dia membongkok macam tu, Assalamualaikum, macam tu dia bagi salam tau. So si Ana tengok, dia pun jawab salam dan dia cakap, dia panggil makcik tu nenek. Okay, so dia cakap lah, ada apa ni malam-malam ni? Nenek tu cakap, nenek tu tanya jalan dekat dia, minta Ana ni tunjukkan jalan lah sebenarnya pada masa tu. So Ana ni pun bagilah direction jalan, tunjuklah, oh nenek nak pergi jalan ni ke, jalan ni nenek jalan terus, lepas tu nenek nampak tak simpang tu, nenek belok kiri, nenek jalan lepas daripada 2 lorong, nenek akan jumpa jalan tu. Dia pun cakap lah dekat nenek tu macam tu, dia guide kat nenek tu macam tu. Masa ni Ana kata dia tak fikir apa-apa pun, padahal jam dah pukul 12, weh, orang tanya jalan dekat kau tak fikir apa-apa. So dia pun macam dah habis bagi guide, nenek tu pun macam, oh terima kasih nak ya, dia pun nak pusing lah jalan. Tapi sebelum nenek tu pusing jalan, dia sempat berhenti semula dekat Ana dan dia tanya dekat Ana, tengah mengandungnya, macam tu. Yelah, Ana masih dah 30 week kan, so perut dia pun dah boleh nampak lah. So si Ana ni spontan, dia terus jawab persoalan nenek tu, ni anak sulung, dia pun cakap macam tu. So bila dia bagi tahu anak sulung, nenek ni cakap apa tahu? Oh manis anak sulung ni, dia jawab macam tu. Ana ni tak faham tahu kenapa nenek tu cakap manis. Apa benda yang manis anak sulung kan, muka aku ke nampak manis, Ana kata kan. Ana memang tak faham langsung. So masa nenek tu cakap manis tu, dia dah macam bengung, dia dah macam blur, and dia pun macam fokus je tengok makcik tu macam tu. Dan makcik tu pun pusing dan terus berjalan pergi kan. So dia macam termenung dekat situ, tengok makcik tu berjalan pergi macam tu je. Dia termenung macam tu sehinggalah husband dia tegur daripada belakang, yang awak buat apa ni? Macam tu kan. So dia tengok husband dia, dia cakap lah kat husband dia, oh nenek tu tanya jalan. Dia tunjuklah dekat arah nenek tu. Husband dia tengok tempat yang dia tunjuk lah, dia tunjuk macam tu kan, awak nenek tu tanya jalan. Husband dia pun tengok, lepas tu husband tu terus cakap kat dia, sayang jom kita masuk, dah lewat ni. So diorang pun masuk dalam. Husband dia tak cakap apa-apa tau, tak cakap lah apa-apa benda pun. Husband dia pun tak ada cakap kat dia, yang dah pukul 12 malam takkan ada nenek tanya jalan. Husband dia tak cakap apa-apa, husband dia diam je. So diorang masuk dalam rumah, diorang bersihkan diri, memang dah penat sangat, diorang nak tidur. So malam tu si Ana ni kata dia mimpi nenek tu datang dalam mimpi dia. So dalam mimpi tu Ana kata nenek tu cakap dekat Ana, nanti bagi aku ya nak, macam tu. Nenek tu cakap dekat dia, nanti bagi aku ya nak. So si Ana ni, dia fikirkan, dia mimpikan nenek tu sebab kebetulan sebelum dia tidur dia nampak nenek tu. Tapi kan dia tak sangkalah pula sebenarnya ada maksud tersembunyi daripada mimpi tu. Malam pertama dia mimpi, dia macam abaikan je. Dia rasa macam, oh mungkin sebab aku baru terjumpa nenek tu, jadi aku teringat-ringat, dia kata macam tu lah lebih kurang. Tapi masuk malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, dia masih lagi mimpikan nenek tu. Bila dah berterusan dia mimpikan nenek tu sambil cakap nanti bagi aku, dia dah mula rasa resah lah, macam rasa macam ada sesuatu yang tak kena ni kan. Takkanlah nenek ni asyik muncul dalam mimpi aku, mesti ada sesuatu yang dia nak. So dia pun mengadulah hal tersebut kepada suami dia dan juga mak dia. So dia ceritakan daripada A sampai Z dekat mak dia. And masa ni dia kata memang mak dia marah. Aku dah cakap kat kamu, jangan degil cakap aku. Aku dah pesan time-time mengandung macam ni, nak dekat bersalin macam ni, janganlah keluar lewat balik malam. Kenapa kamu degil cakap aku? Dia kata mak dia bebel kat dia macam tu lah. So si Ana ni, dia macam, aku dah tengah resah, boleh pula mak aku bebel-bebel lagi kan, dia kata macam tu. Tapi dia ambil lah pesanan mak dia pada masa tu sebab dia dah mula rasa risau. Jadi dipendekkan cerita, mak dia minta dia balik kampung hujung minggu tu dan pergi berubat dulu. Risau kalau ada apa-apa berlaku, takut kandungan dia diambil ke apa kan. So macam better kita ambil langkah berjaga-jaga daripada
orang kata apa, mencegah lagi baik kan. So dia pun ambil langkah berjaga-jaga nak pulang ke kampung hujung minggu tu. So hari yang dia call mak dia tu, sebenarnya dia kata dalam hari Rabu ataupun hari Khamis macam tu. So nak balik kampung hari Jumaat malam. Malam yang lepas dia call mak dia tu, dia mimpi makcik tu lagi sekali tau. Tapi kali ni makcik tu tak cakap dekat dia, nanti bagi aku. Umpama apa tau, makcik tu macam tahu, nenek tu lah nenek tu tahu, macam dia tahu yang si Ana ni nak balik kampung berubat, nak buang dia, macam tu lebih kurang. So nenek ni, masa si Ana ni mimpi yang malam lepas dia mengadu kat mak dia tu, nenek tu datang dalam mimpi dia dalam keadaan yang macam marah. So nenek tu cakap dekat dia, aku cakap bagi aku, macam tu. So kira dia macam ni tau, Ana kata dalam mimpi tu dia nampak nenek tu berdiri macam tu, berdiri statik macam ni, dan seolah-olah si Ana ni dia datang menghampiri nenek tu. Kalau sebelum ni mimpi dia datang menghampiri nenek tu, nenek tu pusing yang cakap kat dia, nanti bagi aku ya nak, macam tu. Tapi kali ni dalam mimpi tu, bila dia datang nak menghampiri nenek tu pusing dalam muka yang memang sangat bengis, dan dia terus cakap nanti bagi aku, macam tu lebih kurang. So si Ana ni masa dia mimpi tu dia dah terkejut sangat dah. Dia dah terkejut gila sebab nenek tu macam seolah-olah nak menyerang dia tau. Jadi apa yang berlaku pada masa tu, dia terus daripada tidur, Astaghfirullahalazim, macam tu dia sedar. Dia sedar, dia dah terduduk. Subhanallah, Astaghfirullahalazim. Muka dia memang dah pucat dah. And masa ni tiba-tiba dia rasa macam perut dia sakit sangat. Bila dia tengok, dia turun darah, bleeding lah, dia start bleeding. So dia panggil husband dia kan, bang, saya turun darah, macam tu lah dia cakap kat husband dia. So malam tu dia dikejarkan ke hospital. Tapi disebabkan kandungan dia masa tu lebih kurang 29 ke 30 week macam tu, dia tak boleh bersalin lagi sebab baby dia masih lagi pramatang. Baby dia belum ni lagi lah. So dia admit ward. Bila doktor check CTG jantung baby, check scan semua, baby dia memang nampak dalam keadaan baik, cuma detak jantung baby dia memang agak lemah lah doktor kata. So dia admit ward, agak lama juga dia admit ward. Memang pada asalnya doktor macam nak tahan je dia ward sehingga dia bersalin. Kalau let's say jantung baby tak okey, mungkin diorang akan buat operasi seizure ke apa kan. Tapi alhamdulillah keadaan baby dia dalam kandungan baby dia tu semakin baik. So dia dilepaskan pulang seminggu selepas tu. Lepas dia discharge daripada hospital tu, dia terus husband dia terus bawa dia pulang ke kampung untuk stay dengan mak dia lah sampai dia bersalin. Sebab mungkin mak dia sendiri pun dah rasa macam tak berapa nak sedap. So memang plan dia si Ana ni nak bersalin dekat kampung. Ana ni orang Perak, orang Batu Gajah Perak. So memang Ana ni plan nak balik ke kampung, bersalin dekat kampung pun sebenarnya. So macam dah alang-alang, husband dia cakap, awak terus je lah tinggal kat kampung, abang rasa macam lagi selamat kalau awak kat kampung, ada mak boleh perhatikan awak, kalau ada apa-apa mungkin ada ustaz ke yang boleh bantu. So masa dia balik kampung tu pun memang kan dia mimpi tadi tu. So dia pergilah berubat juga, dan ustaz tu cakap dekat dia memang ada sesuatu yang tertarik dekat dia disebabkan dia mengandung. Dan kebetulan nenek tu yang datang malam tu, dia macam seolah-olah dia datang bertegur, dan kalau Ana menjawab teguran dia macam seolah-olah Ana ni memberi ruang kepada dia untuk mengambil anak dia, macam tu. So kalau contoh Ana ni dalam mimpi Ana tu, Ana macam okeylah, ambil lah apa yang nenek nak. So kemungkinan besar anak Ana boleh hilang, ataupun Ana mengalami anak dia boleh meninggal, macam-macam ustaz kata. So si Ana ni pun minumlah air yang ustaz rukiahkan, dan dia dapatkan rawatan yang terbaik lah. Dan alhamdulillah dia kata tak ada lagi gangguan daripada nenek tu, dan dia selamat melahirkan anak dia 36 weeks 36 weeks bla 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 macam tu dekat kampung. Okay, so itu cerita yang Ana tekankan dekat saya, mimpi yang menyebabkan dia hampir kehilangan anak dia. Tetapi Ana kata sepanjang dia mengandung, sebenarnya banyak lagi peristiwa lain yang berlaku disebabkan secara tiba-tiba Ana ni macam seolah-olah menjadi seorang yang sensitif. Sensitif tu bukan dari segi emosi, seorang yang nak nangis ke nak ketawa, tak tentu-tentu kan, tak. Tapi sensitif dari segi penglihatan. Maksudnya macam seolah-olah time Ana ni mengandung, dia macam hijab mata dia terbuka. Dia macam mudah sangat nampak benda yang tak boleh dilihat dengan mata kasar.
So apa yang berlaku kan, antara pengalaman seram ataupun penampakan yang dia ingat lah. So satu hari tu dia balik ke kampung, and masa ni dia kata baru trimester pertama lah, baru di awal kehamilan. Masa dia balik ke kampung, dia sampai kampung memang dah agak lewat, dah memang nak waktu maghrib dah. Disebabkan dia kata badan dia berlengah sangat, memang dah macam panas sangat, dia nak mandi juga. Okay, toilet dia dekat kampung, dekat luar, masih lagi dekat luar masa tu. Jadi dia kata nak tak nak, dia macam nak mandi juga sebab memang dia tak tahan. Mak dia larang dia mandi, mak dia cakap dah maghrib, tunggu lepas maghrib baru mandi. Tapi si Ana ni macam biasalah, dia degil, dia nak juga pergi mandi. So dia pun bangun, bergerak ikut pintu dapur, macam curi-curi keluar lah sebenarnya. Curi-curi keluar, mak dia tak nampak kan, dia curi-curi keluar, ikut pintu dapur nak pergi mandi. Toilet dia betul-betul dekat sebelah. So ni macam rumah dia, pintu belakang sebelah sini je terus toilet dia, bukan jarak jauh sangat ke tak, sebelah sini terus toilet. So dia keluar pintu, dia terus ke sini dan masuk ke dalam tandas lah. So ada dua tandas, satu tandas mandi, satu lagi jamban lah. So Ana pun terus masuk ke tandas. Saya masuk di tandas, dia mandi, memang tak lama pun dia mandi. Dia kata dah settle mandi, dia keluar, and masa ni memang azan dah berkumandang. So masa dia keluar ni, okay, dia ternampak satu lembaga putih berdiri dekat tepi pokok mangga. Pokok mangga tu pula betul-betul bersebelahan dengan tandas dia. So rumah dia macam ni kan, ni pintu dapur, toilet dia bentuk L lah kan, macam ni. So dia masuk toilet, dia keluar, pokok tu dekat tepi ni. So bila dia keluar, dia nak tarik pintu, of course lah secara tak sengaja kita tarik pintu, kita akan macam ni kan, toleh macam tu kan. So macam itulah yang dia buat pada masa tu. So bila dia toleh, dekat tepi pokok mangga tu, dia nampak satu lembaga putih. Kelihatan lembaga putih seolah-olah seperti perempuan yang lengkap berpakaian putih. Dia kata nampak macam tu. Masa dia nampak perempuan tu, dia macam pending tau. Dia macam tu reaksi dia. Dia macam terkejut sebab dia nampak perempuan tu kan. Dia tak boleh nak jerit. Dia kata dia tak tahu kenapa suara dia tak keluar. Dia nak jerit ni tapi suara dia tak keluar. Dia nak panggil husband dia, tapi kaki dia nak lari tinggalkan tempat tu pun kaki dia tak boleh nak bergerak. So dia pun tak faham kenapa dia bagi reaksi macam tu masa tu. So dia tengok perempuan tu, lama dia tengok, dia tak tahu apa yang berlaku sehinggalah dia jatuh pingsan pada masa tu. So masa dia dah jatuh pingsan, of course lah dia tak husband dia tak nampak dia dalam rumah kan, duk cari, nampak dia jatuh pingsan depan tandas. So husband dia bawa masuk, mak dia bagi air minum semulah. Memang malam tu pun dia panggil ustaz untuk ni kan. Sebenarnya tak ada apa-apa pun yang berlaku dekat dia, dia cuma jatuh pingsan mungkin disebabkan dia terkejut tengok benda tu je. Tak adalah histeria ke, meracau ke, kena rasuk ke, tak ada sebenarnya. Jadi mak dia macam biasalah bebel lagi dekat dia kan. Mak dah cakap tadi jangan mandi, dah maghrib, kamu ni degil, cakap mak. Apa mak cakap semua tak nak dengar kan. So disebabkan Mak Ana ni rasa yang Ana ni macam bakal terkena gangguan-gangguan makhluk halus, mak dia pun bagilah sesuatu dekat dia. Okay, mak dia bagi apa tahu? Mak dia bagi besi berani dengan paku. Ni besi berani dengan paku. So besi berani ni sebenarnya magnet. Okay, bila Ana cakap mak dia bagi dia besi berani dengan magnet, saya boleh relate lah sebab saya pun ada satu yang diberikan oleh mertua saya sewaktu saya hamil dulu. Okay, so apa function besi berani dengan magnet ni kan, besi berani dengan paku ni kan. Besi berani ni konon-kononnya lah, mengikut kepercayaan, boleh menolak kehadiran makhluk-makhluk halus yang cuba nak mengganggu kita. Manakala paku ni kan tajam, dia membuatkan makhluk-makhluk halus ni takutlah, sebab kebanyakan makhluk halus, bukan kebanyakan lah, mungkin makhluk halus takut dengan benda-benda tajam. So tu mengikut kepercayaan. Macam tak nak percayalah sebab karut kan, dia macam boleh percaya ke, macam tu lah anak kata. Jadi dia just ambil sekadar untuk menjaga hati, dan dia pun simpanlah benda tu dalam beg dia yang dia tak tahu dia letak dekat mana pun sebenarnya. Okay, so selepas daripada kejadian pertama yang dia nampak benda tu, dia sebenarnya nampak jugalah beberapa kali benda-benda lain. Pernah one day tu, dia dalam perjalanan pulang ke kampung husband dia orang Johor. Jadi diorang akan melalui jalan yang orang kata berbukit-bukit, pokok-pokok
semua kan. Dan masa lalu dekat jalan ni, dia nampak ada seorang perempuan dekat bahu jalan sedang menggendong anak sambil berjalan lah. So si Ana ni pun macam tegur lah, ya abang, tengok perempuan tu kesian ya, dia jalan kaki, abang tak nak tumpangkan dia ke? Dia tunjuk kat husband dia macam tu. Husband dia tengok lah, husband dia kan tengah drive macam ni. Husband dia tengok macam tu kan. Tengok husband dia tengok apa yang dia tunjuk, tapi husband dia tak nampak apa-apa pun. Husband dia tak nampak langsung wanita yang dia cakap. So masa ni husband dia dah fikir lah, aduh bini aku nampak apa pula dah. So teruslah dia cakap dekat wife dia, yang awak tak payah tengok macam tu lah, sekarang ni bukan waktu untuk awak tengok macam tu, awak fikir-fikir logik lah, dia cakap macam tu. So lepas husband dia cakap macam ni, barulah si Ana ni dia macam ada akal sikit. Kenapalah aku ni selalu tak fikir logik, aku ni selalu macam asal boleh je macam tu lah, Ana kata. Tapi so far alhamdulillah lah, dia kata gangguan tu dia macam sekadar nampak kelibat lah, sebenarnya dia tak diganggu directly pun. Mungkin disebabkan mata dia sensitif, jadi dia macam boleh nampak tu orang ke bukan, macam tu. Dia tak diganggu ataupun tak dirasuk, cuma mimpi tadi tu je yang dikatakan boleh tahan lah dia punya ni. Itu pun sebab memang dia degilkan salah dia. Thank you sebab sudi dengar hingga habis. Itu saja perkongsian cerita daripada Ana. Macam biasa, apa je yang Ana ceritakan anggap sebagai perkongsian. Jangan terlampau taksub sebab kebenaran dia masih lagi milik Yang Maha Esa. Jangan lupa like, share dan komen. Kalau boleh komen apa yang saya boleh tambah baik lah. InsyaAllah saya akan cubalah sebab saya masih lagi dalam fasa belajar. Dan saya akui banyak lagi lah benda yang boleh diperbaiki, insyaAllah. So jangan lupa komen apa-apa saja pandangan yang anda rasa mengenai video ni ataupun video-video sebelum ni. Sampai kita jumpa on the next video. Stay safe, stay tuned. Bye guys. Terima kasih. I love you. Bye.